Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teacher Afiq. Today saya akan membentangkan mengenai intervention and strategies untuk inappropriate behavior lah atau challenging behavior. Okey, untuk pertama sekali, kenapa sesuatu behavior berlaku? Kita sebagai terapis biasanya kita mengenalinya sebagai SEAT atau SEAT. So, what does SEAT stands for? SEAT stands for S for sensory, E for escape, A for attention, and T for tangible. It is in my understanding that SEAT is a tool used to help understand your child behavior by attempting to break down their undesirable behavior. SEAT helps you discover the purpose or reason or explanation behind a behavior or why it occurred and what led to that behavior. So, maksud contohnya macam apakah yang menyebabkan kanak-kanak tersebut berlaku. Sebagai contohnya, sensori, kita tahu sensori terbagi pada dua. Sebagai over responsive dan juga over responsive dengan under responsive. So bagi budak-budak yang over responsive kan ada stimuli bila berlaku sesuatu stimulus kepada mereka, sensori mereka. So dia akan bertindak lebih behavior yang lebih kita panggil sebagai undesirable lah, maybe menangis ataupun membalik barang ke apa ke, itu untuk bahagian masalah sensori. Untuk budak-budak escape adalah maksudnya dia tak nak cuba buat benda yang kita cuba dia buat. So maybe dia akan lebih prefer nak main, dia tak nak buat aktiviti itu. Itu adalah kita panggil atau dikategorikan sebagai escape. Attention di mana mereka nak kita punya attention. So maksudnya maybe dia akan saja-saja jatuhkan barang. Dia akan saja-saja je tolak kawan dia untuk tengok sama dia. Biasanya kalau kita sebagai parents, kalau kita tengok budak tu jatuhkan barang, kita pandang dia macam, hey, jatuhkan lagi barang ni. So macam itu bukan kita marah ke apa, kita macam just cakap je. Tapi bila kita pandang budak tu nampak kita dapat attention dia, dia dapat attention kita. So itu adalah salah satu sebab juga kenapa dia buat sesuatu behavior tu berlaku. Dia adalah tangible, sebagai contohnya dia nak barang-barang yang lain. Okay. Nah, sini kita akan explain kenapa example of inappropriate behavior dia sebagai passive. Inappropriate behavior iaitu bagi pada dua, passive dan juga aktif. Tapi sebelum saya teruskan lebih lanjut, kena tahulah bahawa tak semua inappropriate behavior, apa yang dikategorikan sebagai inappropriate behavior, senang kata. Inappropriate behavior ianya mesti tidak behavior tersebut tidak kena atau tidak sesuai dengan situation atau environment yang sedang berlaku pada ketika itu. Sebagai contoh, sebagai contohnya kalau kita budak tu contoh menjerit. Okey, bagi contoh kalau menjerit berada di mall ataupun di rumah, ianya dipanggil sebagai inappropriate behavior sebab dalam konteks tersebut di luar rumah atau betul menjerit itu bukan sesuatu yang kita nak untuk budak-budak tersebut buat, tetapi kita nak budak-budak tu menjerit sekiranya ada orang yang tak dikenali cuba nak pegang dia atau nak ambil dia. So itu dipanggil sebagai appropriate behavior. So sebelum saya teruskan, macam saya maklumkan, inappropriate behavior ikut pada konteks situation yang berlaku. Okay. So untuk passive, saya maklumkan tadi passive dengan aktif. So ini saya explain passive dulu. Passive adalah avoidance, lack response, withdrawal, non-compliance dengan inattention. Avoidance maksudnya dia cuba elak untuk buat perkara tersebut, maksudnya macam escape. Lack response maksudnya kita suruh ambil barang tu, dia buat tak tahu je. Okay. Withdrawal maksudnya tengah buat dia tak nak buat. Non-compliance dia maybe tolak-tolak barang ke, jatuhkan barang ke apa ke. Inattention maksudnya lack of attention dekat situ untuk bila aktiviti nak dibuat lah. So inappropriate behavior untuk aktif pula adalah direct refusal to engage, maksudnya memang langsung tak nak buat benda tersebut. Opposition maksudnya menghalang ataupun bertindak secara ganas lah untuk tak nak buat benda tu. Aggression towards people maksudnya aggressive to people dan self-injuries. Seperti yang saya nak tekankan untuk yang kedua terakhir iaitu aggression towards people dan juga self-injuries. So, kerana perkara ini boleh membahayakan bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi kepada orang-orang sekeliling. So, anda kata kalau ada perkara ini sebagai inappropriate behavior yang aktif ni, seorang parents perlu lebih peka lah untuk kanak-kanak tersebut. Sebab sama ada be aktif ataupun pasif, kedua-duanya akan mengganggu sesi terapi ataupun akan mengganggu sesi bersama keluarga yang lain atau bersama kawan-kawan. Okay, ni first and foremost kena be prepared for a problem behavior. So problem behavior kita kena biasa get ready lah. Tapi apa yang perlu kita readykan diri untuk
problem behavior. So first kita kena pastikan yang problem behavior yang berlaku adalah bukan disebabkan kesakitan ataupun illness. Jangan kata budak-budak lah, kita sebagai orang dewasa pun andai kata kalau kita berasa sakit atau demam ke ataupun kita ada luka ke, kita akan rasa benda tu tak selesa, dan of course ini akan mengganggu ketenteraman kita, apatah lagi kanak-kanak. So establishing predictability and consistency maksudnya environment ataupun ianya benda yang budak tu dah terbiasa. Okey, sebab tu dalam sesi terapi, kalau perasan pada sesi pertama dan sesi kedua, kemungkinan juga sesi ketiga, yang dipanggil sebagai sesi berkenalan lah. Maksud kita akan bina rapport dengan budak-budak tersebut, kita tak terus push untuk buat aktiviti. So maksudnya kita nak biasakan budak tersebut tahu kalau dekat rumah lepas ni apa-apa, lepas ni apa dia akan buat, lepas ni apa dia akan buat. So kalau contohnya budak tu kita baru pindah rumah, budak tu berada di kawasan baru, dekat situ juga kita nak tiba-tiba of course bila kawasan baru budak tu tak tahu nak buat apa, dia anxiety attack. So of course problem behavior tu akan berlaku. So creating calm atmosphere, ini bagi contohnya kalau contoh situasi tersebut, maybe dekat keliling budak-budak tu ada bunyi TV kuat ke, ada bunyi anjing menyalak ke, ada bunyi yang atau apa-apa saja yang boleh menyerabutkan kepala. So senang kata ini sama juga macam kita, kalau kita sendiri rasa benda tu mengganggu, apatah lagi kepada kanak-kanak. So kita kena pastikan atmosfer yang berlaku untuk kanak-kanak tersebut adalah atmosfer yang tenang. So second last adalah attending appropriate behavior using do statement. Untuk do statement ni kita kena perkataan do macam buat lebih senang difahami dan lebih senang diproses oleh kanak-kanak daripada perkataan jangan. So instead of kita kata jangan tolak kawan. Okay. So instead kita kata jangan buat macam tu. Kita kata bukan kita kata jangan tolak kawan, kita kata peluk kawan, pujuk kawan, pegang kawan. So benda-benda macam tu lebih senang untuk difahami atau diproses oleh budak-budak lah. Keeping perspektif maksudnya contohnya kita kena pastikan sentiasa peka lah bahawa kanak-kanak tersebut memerlukan adaptability. Sebab untuk problem behavior, untuk general yang saya maklumkan tadi tu, ini kena buat pada peringkat awal. Maksudnya pada sebelum kanak-kanak tersebut meningkat dewasa lah. Sebab andai kata kalau kanak-kanak dah meningkat dewasa, mereka pun dah ada skill-skill masing-masing. So kita punya cara nak tackle tu kena berubah dan mengikut kesesuaian kanak-kanak tersebut sendiri. Okay, untuk behavior management approach, kita ada yang terbagi kepada 3: preventing challenging behavior, support positive behavior dengan intervening when challenging behavior already exists. Dekat next slide saya akan explain lebih lanjut lah apa yang saya masukkan dalam benda ni. Okay, seperti dimaklumkan tadi, terdapat 3 primary approach untuk manage challenging behavior kepada kanak-kanak. Yang pertama adalah preventing challenging behavior from occurring. So untuk yang preventing challenging behavior ni adalah sama juga seperti strategi for supporting appropriate behavior. Walau bagaimanapun, strategi ini akan lebih efektif jika ianya berlaku kepada kanak-kanak yang ada repertoire untuk challenging behavior. Okay, ini maksudnya goal ni adalah untuk menghalang behavior tersebut daripada bermula. Maksud kita dah dapat hint-hint, cuba kita nak halang tersebut daripada berterusan. Untuk yang pertama adalah minimizing aversion event. Aversion bermaksud inappropriate atau undesirable situation that occur. So maksudnya ia adalah situasi yang tidak disukai oleh kanak-kanak tersebut. Sebagai contohnya, kalau kita maklumkan budak-budak tersebut takut gelap. Okay, dia takut gelap, dia tak suka berada di kawasan gelap. So janganlah pula kita membuat beberapa aktiviti tersebut berada di kawasan yang gelap. Kawasan yang kita buatlah kawasan yang terang, kawasan yang sesuai untuk kanak-kanak tu. Itu sama seperti yang saya maklumkan sebelum ni, iaitu keep a calm environment. So environment atau event tu tidak mengganggu kanak-kanak. Atau contoh lain lah, ada kanak-kanak yang sensitif kepada bunyi. Maksudnya macam bunyi motor yang kuat-kuat dekat luar tu, dia macam jadi takut. So dekat situ kita boleh gunakan, kita boleh elakkan, maksudnya untuk situasi tersebut kanak-kanak tersebut tidak berada di kawasan di mana mereka boleh mendengar bunyi motor yang kuat-kuat macam tu. Okay, untuk sharing control adalah di mana kita memberikan
kanak-kanak untuk membuat keputusan. Bukan semua keputusan yang dibuat, tapi sebagai contohnya kita boleh buat macam kita nak pakaikan baju untuk kanak-kanak, contohlah. Kita nak pakaikan baju, kita instead of kita sendiri pilih baju untuk budak tu, kita sarankan budak tu nak pakai baju yang mana hari ni. So dekat situ budak-budak akan merasa yang mereka ada sedikit kontrol dia punya environment dia. So dia boleh pilih sendiri yang mana tu. So dia akan lebih selesa lah dengan diri sendiri. Yang seterusnya adalah untuk providing an environment that promotes successful engagement. Okay, untuk tujuan kita mengadakan mereka satu situasi atau satu environment di mana boleh challenge budak tu supaya budak tersebut tidak rasa bosan dan rasa tidak ada buat apa-apa lah. Okay. So secara tak langsung bila kita dapat mengurangkan perasaan bosan kepada kanak-kanak, kita dapat reduce dia punya untuk acting out, maksudnya dia punya prevent dia punya challenging behavior dia. Yang seterusnya adalah untuk increase communication effectiveness. Ini kerana kanak-kanak yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik, mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan untuk menyampaikan mesej atau perasaan mereka kepada orang lain. Mesej yang disampaikan seperti mesej yang seronok ataupun menyenangkan hati mereka akan dikomunikasi menggunakan perasaan senyum, peluk ataupun tepuk tangan. Tetapi bagi perasaan yang mengakibatkan macam contoh mereka sakit atau mereka berasa tidak selesa, itu akan dikomunikasikan menggunakan kita panggil sebagai inappropriate behavior lah, maksudnya menangis ke ataupun balik-balik barang ke, macam contoh dia nak menunjukkan perasaan marah dia. So untuk apa caranya untuk kita mengincreasekan komunikasi kepada budak kanak-kanak? Kita boleh sediakan satu buku ataupun satu gambar ajar di mana di situ of course kita kena ajar dulu untuk boleh tunjukkan perasaan yang dalam buku tu. Ada gambar happy, gambar sedih, gambar nangis, gambar semua perasaan lah, semua perasaan marah semua. So dengan situ budak tu boleh tunjuk dekat buku tersebut perasaan yang dia rasakan pada ketika itu. Itu adalah lebih efektif berbanding dengan budak tu menunjukkan tak tahu cara nak express. So secara express perasaannya adalah dengan buat tantrum. Untuk clarifying expectation, kita pastikan yang kita dapat expect atau expectation kita kepada budak tu bersesuaian lah. Maksudnya dengan tugasan hari-hari yang dilakukan. To supporting self-regulation, maksudnya ada setengah budak yang memang contohnya sensory, macam kita maklumkan tadi yang sensory issue. So kat sini kita boleh bagi contohlah dia ada sensory issue dalam lampu yang tidak bersesuaian, macam lampu tu berkelip-kelip ke apa ke. So kalau daripada situ kita boleh pastikan yang lampu berkelip tu trigger dia punya perasaan tidak seronok atau tidak suka, itu akan mengakibatkan beliau membuat behavior yang challenging. So daripada situ kalau kita sebagai terapis, kalau kita perasan benda-benda macam tu, so kita kena buangkan faktor yang mengganggu tersebut. So yang terakhir adalah matching demands to ability. Di sini bermaksud bila budak tu punya aktiviti yang dilakukan haruslah bersesuaian dengan ability budak tu sendiri. So kalau contohnya kerja susah sedikit tapi kita rasa budak tu mampu capai. Kalau dia mampu capai, dia berjaya capai, dia akan rasa gembira. Tapi janganlah pula kita terlampau downgradekan dia punya demands tu. So kalau macam tu senang sangat dapat, dia akan jadi bosan, dia akan jadi macam tak teruja untuk dah dapat apa yang dia nak tu. Okay, untuk next slide. Untuk yang seterusnya adalah kedua adalah support positive behavior. Di dalam support positive behavior ada dua saja, iaitu meeting sensory needs dan juga building new skills. Okay, untuk sensory input ialah satu keunikan ataupun secara semula jadi yang berlaku di dalam kehidupan kita seharian. Setiap orang akan experience perasaan yang tenang atau bila dengan kita punya sensation, bila sensasi kita cukup. Sensory information bila dah dapat, dia akan diinterpret dan dapat dimanage daripada kita punya central nervous system, maksudnya kita punya bahagian tulang belakang ni. Okay.
Lepas tu bila dah dapat sensori yang cukup, kita punya central nervous system akan produce kita punya behavior and emotional response to this input. So maksudnya lagi contoh input yang kita dapat tu input tak selesa, so kita punya CNS ataupun central nervous system akan mengeluarkan input yang bersesuaian dengan situasi yang kita sedang lalui sekarang tu. So apa jadi kalau sekiranya sensori yang dilakukan tidak mencukupi atau tidak ineffective ataupun tak tepat? So dia akan munculkan satu erratic behavior that are inappropriate to the context or situation that can be displayed. Maksud contohnya, kalau contohnya berada di kawasan orang ramai, di kawasan orang ramai sepatutnya kita diam atau tidak mengganggu orang lain yang tidak selesa. Tapi kalau contohnya sensori input kita mendapat pada waktu itu adalah berbeza, so kita akan bertindak di luar konteks yang sepatutnya. Yang kedua adalah building new skills. Building new skills ni untuk kanak-kanak yang defisit dalam dia punya performance, dia akan rasa frustrated lah dengan experience yang poor performance. So maksudnya dia fail, jadi dia akan rasa tak seronok lah, lack of success. So seperti yang dimaklumkan sebelum ni, perasaan frustration boleh mengakibatkan seseorang itu mengeluarkan undesired behavior. Adalah sebagai cara untuk express dan maklumkan kepada orang lain bahawa yang dia sekarang ni berasa frustration. So disebabkan itu ialah penting untuk terapis untuk mengkorporatkan efforts untuk build new skill kepada kanak-kanak tersebut di dalam intervention plan yang disediakan. Dan yang terakhir adalah intervening dengan change behavior untuk already yang dah exist. So pertama adalah kita bina team building goals and setting, maksudnya melibatkan parents ke siapa, functional assessment of behavior, hypothesis development comprehensive support plan, implementing outcome and monitoring of plan. So ini di mana kita punya planning untuk sekiranya behavior itu dah berlaku, contoh budak tu memang dah kalau contohnya tak dapat apa-apa terus tantrum. So ini adalah cara-cara kita akan gunakan atau step by step untuk tackle masalah tersebut. First, team building and goal setting, kita tahulah siapa yang akan terlibat, sama ada terapis ke parents ke maybe abang dia ke, itu terpulang kepada kanak-kanak. Kanak-kanak tersebut dan situasi tersebutlah goal setting, maksudnya apa yang kita nak kurangkan behavior tersebut atau kita nak diagnose semua macam mana. So functional assessment behavior, kita menggunakan assessment yang bersesuaian dengan kanak-kanak tersebut. Hypothesis development and then develop comprehensive support plan. Hypothesis development, kita sediakan hipotesis kenapa kanak-kanak tersebut, maybe dia ada ADHD ke ataupun mempunyai sensory problem ke. So develop comprehensive support plan. So kita akan bina planning untuk kita tackle satu-satu behavior tersebut. Okay, maksudnya benda ni planning untuk behavior tersebut bukannya berlaku dalam masa 1-2 hari je atau 1-2 sesinya, ianya akan mengambil masa yang sangat lama, paling-paling pun kurang-kurangnya dalam tak pasti, tapi mengambil masa sedikit lah. So untuk implementation and outcome monitoring of plan, itu cara kita nak implement kita punya tu, dan kita akan pastikan yang setiap plan yang kita lakukan adalah mengikut support plan yang dah dibina tadi. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.